Ana akan bawa kamu lagi masih lagi dalam topik unit 1, lahirnya sebuah cinta. Tapi hari ini cikgu akan sentuh mengenai pemimpin. Okey, kamu boleh tengok muka surat 10 dan 11. Jadi kita akan belajar di muka surat 10 dan 11 buku teks. Okey, hari ini kita akan lihat terima kasih pemimpin. Okey, cikgu akan kita akan bercerita tentang beberapa orang pemimpin yang terlibat semasa pembentukan Malaysia. Okey, antaranya Tunku Abdul Rahman, Razak, Tan Sri Dato' Stephen Kirong, Fuad Stephen, Tuan Muhammad Fuad Stephen, siapa lagi? Lee Kuan Yew. Semua nama-nama tersebut adalah pemimpin-pemimpin yang bekerjasama untuk membentuk Malaysia, pembentukan Malaysia. Okey, negeri-negeri yang terlibat, negeri-negeri terlibat untuk membentuk Malaysia seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, pada muka surat 8 dan 9 kamu boleh lihat antara negeri-negeri yang bersama-sama dalam pembentukan Malaysia, termasuklah Singapura. Okey tak? Kita akan baca sama-sama satu demi satu, tapi sebelum tu awak kami melihat satu sama Malaysia Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan sebuah video bagaimana pembentukan Malaysia itu terjadi, apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ini. Okey, kita akan lihat video tersebut. The British encouraged Tunku to consider a proposal. It is an idea that has been in the works for more than a decade. It is called the Grand Design. Grand design, I think, is a phrase that tripped off the lips of Malcolm MacDonald in the mid-1950s. The grand design looked attractive on paper, and it would certainly have got the British out of a hole in Southeast Asia. I mean, it would have enabled them to have retreated with, I suppose, in good faith, feeling that the colonial job had been done and a new nation state had been created. The grand design would solve a number of objectives. You could decolonize at one go, so you don't have to do it in many phases. They want to hand over this place and they want to put the Borneo state in the hands of people they can trust, and they could trust the Tunku. However, the Tunku is not convinced by this proposal. He already has enough issues at home to occupy him. Meanwhile, in Singapore, newly appointed Prime Minister Lee Kuan Yew is a man with a mission. He dreams of a Singapore independent from the British. By 1963, the British had to decide what next for Singapore. Now, the possibility is, of course, give Singapore the independence that was scheduled to happen, but as its own country or as part of the Federation. The British were not sure that giving Singapore independence on its own would really work, because it was too dangerous, given that you could have a Singapore that would turn communist. Luckily for Lee, the British are inclined to grant independence, but only under the right circumstances. When he became Prime Minister in 1959, he knew that he would have to try to bring Singapore into Malaya, and that's where he had to convince the Tunku. And he knew that the Tunku did not believe that Singapore should join Malaya. For reasons that are well known, he didn't trust the Chinese population of Singapore. He believed that if he took Singapore in, it would just complicate politics in Malaya. And this is where the British role would be to try and convince the Malayan leaders, look, if you leave Singapore on its own, the risks of Singapore falling into communist hand is very real. Tunku is a person who fears communism. The British tell him, if you don't go for merger with Singapore,
and then communists will take over. Even if Tunku agrees to merge Singapore with Malaya, he must first appease skeptical party members within UMNO. We were not interested in merger. The merger was more by PAP. There was some fear that PAP politics infiltrating into the peninsula might change the priorities and the landscape that the Malays were comfortable with. Tunku is also worried about upsetting the racial balance in Malaya. You are adding a huge number of Chinese from Singapore into the federation, and this will change the balance in terms of racial political strength. Okey, daripada video tadi kita tengok pada asalnya Tunku Abdul Rahman tidak bersetuju Singapura memasuki Malaysia pada waktu itu, tapi Lee Kuan Yew dia percaya yang dia boleh jadi sebahagian daripada Malaysia. Kenapa Tunku Abdul Rahman tidak berapa percaya? Kerana dia Singapura begitu ramai dengan orang Cina, Chinese. Okey, Tunku Abdul Rahman jadi Tunku Abdul Rahman dia takut penguasaan lebih kepada penduduk Cina, sebab pada waktu itu orang-orang Melayu hanyalah 30% sahaja daripada keseluruhan. Jadi penguasaan ataupun kelebihan tidak dapat diberikan sebenarnya kepada orang Melayu pada waktu itu. Kalau Singapura termasuk sekali di dalam Malaysia, tapi usaha tersebut masih diteruskan dan pada akhirnya Lee Kuan Yew merasakan tidak adil kerana dia beranggapan bahawa dia lebih sesuai menjadi ketua, leader dalam Malaysia, dalam pembentukan Malaysia itu, kerana dia persoalkanlah isu-isu perkauman tu, sehingga dia persoalkan dan dia merasakan dia tidak boleh ikut serta menjadi satu negara Malaysia. Okey, dan pada waktu itu Tunku Abdul Rahman dia mengatakan bahawa siapa pun ataupun negeri mana pun yang memasuki Malaysia akan terlaksana pada waktu 63, ya. Negara mana yang ingin masuk terpulang dan akan diteruskan pembentukan Malaysia itu pada tahun tersebut juga. Dia ingin meneruskan. Jadi Lee Kuan Yew mengambil keputusan untuk tidak turut serta dalam pembentukan Malaysia. Meanwhile, the Borneo territories present a different set of challenges. So distant, They don't know whether the people of Sabah and Sarawak could integrate with us. They're not sure about that because some of us have never been to Sabah and Sarawak before that. Generally, we did not understand the complexity of the population there. We had assumed that the tribal people were like our orang asli, which was ridiculous. Regardless, the majority in the alliance put their trust in Tunku. Although a lot of us were ignorant about the proposal, but I think we had faith in our leaders. That, I think, gave us the confidence that I think Malaysia will work. Merger is rapidly proving to be an uphill battle for those planning it. They were concerned about putting this puzzle together of these different territories with different histories and at different stages, I suppose, in their political and economic development. On the northeastern tip of the great island of Borneo is Sabah, the home of the Dusun, the Murut, the Bajau and other races. Brunei,
the ancient Malay Sultanate, which during the 15th century dominated almost the whole. Okey, pada waktu tu Sabah dan Sarawak, Borneo dan Sarawak bersetuju untuk memasuki Malaysia, tetapi Tunku Abdul Rahman tidak tahu macam mana ciri budaya masyarakat Sabah dan Sarawak, bagaimana mereka tribal. Mereka ingatkan Sabah dan Sarawak just like a tribal rakyat orang asli di Semenanjung, padahal itu adalah tidak sama. Jadi bagi melihat sendiri di rakyat Sabah dan Sarawak, jadi Tunku Abdul Rahman telah pergi ke sana dan melihat bagaimana penerimaan mereka terhadap pembentukan Malaysia, sehinggalah Suruhanjaya Kobot ditubuhkan kerana ada beberapa penentangan daripada Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Soekarno mengatakan rakyat Sabah dan Sarawak masih tidak boleh menjadi sebahagian daripada Malaysia, kerana mereka beranggapan bahawa pembentukan Malaysia itu adalah neokolonisasi, di mana itu adalah satu penjajahan baru. Okey, mereka katakan bahaya dan itu adalah satu penjajahan baru. Okey, tetapi Tunku Abdul Rahman ingin meneruskan juga. Okey, jadi kat situ kita nampak fungsi kepada Suruhanjaya Kobot yang ditubuhkan oleh British untuk untuk kutip suara daripada rakyat di Sabah dan Sarawak mengenai pembentukan Malaysia, kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia, membentuk Malaysia. Okey, dekat situlah kita lihat banyak pemimpin daripada Sabah dan Sarawak terlihat kepemimpinannya. Okey, kalau kita lihat pada buku teks muka surat 11, okey, kita boleh lihat Tun Muhammad Fuad Stephen. Kat situ kita dapat Stephen Kalong, Tun Temenggung juga, Dato' Amar. Itu semua adalah pemimpin daripada Sabah dan Sarawak yang terlihat kepimpinan dia sewaktu berlakunya beberapa isu tersebut lah. Okey, ni kita akan teruskan. Okey, kamu semua boleh lihat buku teks muka surat 10. Okey, kita lihat pemimpin pertama, Tunku Abdul Rahman. Okey, Tunku Abdul Rahman ni cikgu dah cakap banyak kali. Okey, dialah pemimpin pertama yang mencetuskan untuk melakukan gagasan pembentukan Malaysia. Okey, dia telah melawat ke Sabah dan Sarawak untuk melihat sendiri penerimaan mereka dan terangkan sendiri kenapa beliau ingin melakukan pembentukan Malaysia itu. Terangkan kepada mereka untuk dapatkan kefahaman yang jelas kepada mereka, supaya tak ada isu-isu belakang yang akan timbul kemudian. Okey, kemudian beliaulah orang yang mengetuai Persekutuan Tanah Melayu dalam upacara menandatangani perjanjian Malaysia di London, dan dialah yang pergi ke London berjumpa pemimpin-pemimpin British yang menangani isu daripada Indonesia. Soekarno yang menganggap itu adalah satu neokolonisme. Okey, penjajahan baru. Okey, beliau telah menerangkan kepada rakyat Sabah dan Sarawak itu adalah bukan suatu penjajahan baru, neokolonisme, dan itu adalah suatu untuk menstabilkan ekonomi negara Malaysia itu sendiri. Okey, supaya hasil boleh dikongsi bersama dan mewujudkan satu pembahagian yang adil. Okey, kita lihat kepada pemimpin yang kedua,
Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Okey, Tun Abdul Razak bin Husin merupakan Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Antara tugas beliau adalah untuk menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Okey, Tunku Abdul Razak ni pun adalah orang yang berada di belakang Tun Abdul Rahman, yang sentiasa mengikuti perkembangan Tun Abdul Rahman, sentiasa memberikan penjelasan kepada rakyat di Sabah dan Sarawak, terutamanya sewaktu berlakunya pembentukan Malaysia. Okey. Beliau juga terlibat dalam pembincangan hak dan kepentingan penduduk di Sabah dan Borneo Utara. Okey. Jadi dikatakan beliau adalah seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Jadi beliau sangat mementingkan hak Bumiputera, hak orang Melayu, supaya penindasan tidak akan berlaku. Bagaimana? Okey, selepas dia menjadi Perdana Menteri, okey, kat sini cikgu nak cerita lebih sikit . Selepas beliau menjadi Perdana Menteri, beliau sangat mementingkan pendidikan. Okey, beliau sangat mementingkan pendidikan, kerana bagi beliau adalah pendidikan itu adalah sesuatu yang boleh membawa masyarakat itu setapak lebih jauh. Okey, kat situ wujudnya lah laporan Penyata Razak pada waktu itulah. Okey, itu kita akan go through next time. Okey, kemudian pemimpin yang seterusnya adalah Lee Kuan Yew. Okey, Lee Kuan Yew ni siapa? Okey, Lee Kuan Yew ni adalah pemimpin daripada Singapura. Okey, Lee Kuan Yew adalah berbangsa Cina. Okey, dia adalah pemimpin utama Singapura yang menyokong pembentukan Malaysia untuk menghalang ancaman komunis di Singapura. Okey, pada asalnya Singapura menghadapi ancaman daripada komunis pada waktu itu yang sangat boleh dikatakan sangat dahsyat lah. Boleh dikatakan komunis pada waktu itu sangat berkuasa di Singapura. Jadi apa yang Lee Kuan Yew fikir adalah melalui pembentukan Malaysia tersebut, Singapura akan terlepas daripada penguasaan ancaman komunis, kerana Malaysia juga pernah diancam oleh komunis dan berjaya menghalang daripada ancaman komunis tersebut. Jadi Lee Kuan Yew ni percaya bahawa Malaysia boleh membantu Singapura dalam menangani masalah isu komunis ini. Okey. Seterusnya Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i ialah pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Kobot. Okey, Suruhanjaya Kobot adalah satu suruhanjaya yang ditubuhkan bagi mengumpul suara-suara rakyat-rakyat di Borneo dan Sarawak pada waktu itu. Okey. Beliau juga merupakan Ketua Setiausaha Tetap Kementerian Luar, telah diberi tugasan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Okey, dia adalah salah seorang pemimpin yang terlibat dalam pembentukan Malaysia juga. Okey, seterusnya adalah Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun. Okey, Tun Datuk Mustafa ni adalah yang mengasaskan United Sabah Nation Organization USNO. Beliau telah menyokong kepada pembentukan Malaysia. Okey, beliau adalah pemimpin dari Sabah yang salah seorang pemimpin dari Sabah yang boleh dikatakan orang pertama, orang yang ke depan menyokong kepada pembentukan Malaysia. Okey, memasukkan Sabah ke dalam Malaysia. Okey, beliau juga menjadi ahli Jabatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Okey, beliau adalah Yang di-Pertuan Negeri Sabah yang pertama. Okey, jadi dia menyokong untuk dimasukkan sekali di dalam Malaysia. Okey, seterusnya adalah Tun Muhammad Fuad Stephen. Okey, Tun Muhammad Fuad Stephen merupakan pengasas United Nations Kadazan Organization UNKO.
Okey, macam video yang kita tengok tadi, kalau di Sabah beberapa etnik, okey, terdapat beberapa etnik dan sub etnik yang lain. Jadi Tun Muhammad Fuad Stephen ni adalah pengasas pada Kadazan, etnik Kadazan. Okey, majoriti masyarakat di Sabah adalah daripada etnik Kadazan. So Tun Muhammad Stephen ni adalah mereka punya leader lah, okey, pengasas kepada UNCO. Okey, beliau juga telah menyokong pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya beliau dilantik menjadi pengerusi. Beliau telah dilantik menjadi pengerusi JPPM. Okey. Kemudian beliau telah dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah yang pertama. Okey, Ketua Menteri Sabah yang pertama adalah Tun Fuad Stephen. Okey. Kita tengok pemimpin yang seterusnya, Tan Sri Datuk Amar Stephen Kallang Ningken. Okey, Tan Sri telah menubuhkan Sarawak National Party (SNAP). Okey, ini adalah pemimpin daripada Sarawak. Okey, Tan Sri Datuk Amar Stephen Kallang Ningken. Okey, pemimpin daripada Sarawak. Dia telah menyokong pembentukan Malaysia. Dia juga merupakan salah satu ahli JPPM. Okey, selepas pembentukan Malaysia, dia telah dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Okey, itu dia betul-betul menyokong kepada pembentukan Malaysia kerana pada waktu itu Sarawak tidak berapa maju dengan pendidikan ataupun teknologi. Jadi dia merasakan dengan pembentukan Malaysia itu rakyat-rakyat di Sarawak boleh mara setapak lebih jauh. Okey. Kemudian pemimpin seterusnya adalah Tun Temenggung juga Anak Baring. Tun Temenggung juga Anak Baring merupakan pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak, Pesaka. Okey, dia pun adalah pemimpin daripada Sarawak. Okey. Beliau menyokong penduduk Bumiputera untuk sokong Sarawak menyertai pembentukan Malaysia. Beliau telah memberikan rakyat-rakyat di Sarawak tu pemahaman bahawa rakyat-rakyat Sarawak perlukan perubahan. Jadi dengan kemasukan Sarawak dalam Malaysia, beliau memberi kepercayaan kepada rakyat Sarawak yang lain bahawa mereka boleh ke hadapan lebih jauh dengan adanya pembentukan Malaysia itu, ya. Okey, pemimpin yang terakhir adalah Tan Sri Datuk Omar Ong Kee Hui. Okey, Tan Sri Datuk Omar ni dia adalah orang penting dalam perubahan Sarawak United People's Party (SUPP). Okey, pada awalnya parti beliau menolak idea pembentukan Malaysia, namun demi kepentingan masa depan Sarawak, SUPP menyokong perubahan pembentukan Malaysia. Pada awalnya SUPP ini tidak menyokong kepada kemasukan Sarawak ke dalam Malaysia. Okey, tetapi mereka percaya bahawa mereka sendiri pun mempunyai kepentingan sekiranya mereka masuk sekali ke dalam Malaysia. Okey, mereka percaya bahawa dengan menjadi sebahagian daripada Malaysia, mereka boleh memajukan diri. Okey, kat situ cikgu dah ceritakan, cikgu dah bagi tahu tentang beberapa orang pemimpin. Okey, pemimpin yang sangat committed terhadap pembentukan Malaysia. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang percaya tetapi kemudiannya menolak kepada pembentukan Malaysia. Okey, dengan
dengan ada cabaran-cabaran dan halangan isu-isu yang muncul sewaktu mahu berlakunya pembentukan Malaysia. Okey, tetapi pemimpin-pemimpin ini terus berusaha untuk tetapkan untuk percaya bahawa dengan pembentukan Malaysia ini mereka boleh berjaya daripada segi ekonomi, pendidikan, semualah dengan penggabungan beberapa buah negeri dan sumber-sumbernya dikongsi secara bersama. So mereka boleh kat situ ada win-win situation lah, kelebihan di sini dan di sana. Okey, itu saja yang cikgu nak terang untuk minggu ni. Beberapa orang tokoh, beberapa orang pemimpin yang perlu kita ingat, yang kita perlu ada sesuatu yang perlu kita contohi daripada pemimpin-pemimpin tersebut. Okey, itu saja. Assalamualaikum.